Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua murid-murid? Cikgu harap semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sihat. Jaga kesihatan, jangan keluar-keluar rumah sebab pandemik COVID-19 ini masih lagi ada di negara kita dan semakin menular. Oleh itu, cikgu minta semua jaga kesihatan, sentiasa mendengar nasihat ibu bapa, sentiasa mendengar nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia supaya kita dihindari daripada penyakit COVID-19 ini. Okey, hari ini kita akan memulakan pembelajaran kita dengan topik sambungan daripada minggu lalu, iaitu pemanasan global. Hari ini kita akan mempelajari dua perkara lagi, iaitu kesan-kesan pemanasan global dan langkah-langkah mengurangkan kesan pemanasan global. Dalam topik pembelajaran minggu ini, sebelum tamat pengajaran dan pemudacara, pelajar dapat menjelaskan 3 daripada 4 kesan-kesan pemanasan global. Kedua, menerangkan 4 daripada 5 langkah mengatasi kesan pemanasan global. Cikgu harap kamu semua akan dapat menguasainya. Okey, cikgu minta kamu semua buka buku teks muka surat 142. Kita lihat terdapat 4 kesan pemanasan global. Pemanasan global mengakibatkan kesan-kesan seperti peningkatan aras laut. Kedua, kemerosotan sumber makanan. Ketiga, gangguan cuaca. Keempat, masalah kesihatan. Okey, kalau pemanasan global ni, dia adalah seluruh dunia. Semua yang ada di dunia ini terkesan. Cuba lihat dalam buku teks, terdapat empat perkara yang mengakibatkan kesan-kesan pemanasan global. Yang pertama, peningkatan aras laut. Kedua, kemerosotan sumber makanan. Ketiga, gangguan cuaca. Dan keempat, masalah kesihatan. Okey, kita pergi satu-satu perkara ini untuk dibincangkan. Kesan pertama pemanasan global ialah peningkatan aras laut. Apabila pencairan ais di kutub dan peningkatan suhu air laut, ini akan memberi kesan dan mengakibatkan banjir besar dan hakisan. Kedua, menenggelamkan kawasan daratan, memusnahkan harta benda dan nyawa, dan menjejaskan sumber bekalan makanan dan air bersih. Apabila paras air laut meningkat, di mana-mana kawasan yang rendah akan mengalami banjir besar atau hakisan dan menggelamkan semua kawasan daratan. Oleh itu, terdapat beberapa kesan, iaitu memusnahkan harta benda, mengancam nyawa, dan sumber bekalan makanan pun semakin berkurang. Air bersih pun juga akan tercemar. Kesan kedua ialah kemerosotan sumber makanan. Puncanya terjadi apabila air laut menjadi lebih panas dan mengganggu ekosistem marin. Kedua, banjir memusnahkan kawasan pertanian. Yang ketiga ialah tanah menjadi tandus dan tidak sesuai untuk pertanian. Kesannya akan mengancam sumber makanan dunia disebabkan oleh perkara-perkara yang berpunca daripada pemanasan global dan memberi kesan kepada kemerosotan sumber makanan ini. Kesan seterusnya ialah gangguan cuaca. Peningkatan suhu menyebabkan gangguan cuaca di seluruh dunia. Akan mengakibatkan banjir, ribut, ombak besar dan taufan.
Kedua, taburan hujan tidak menentu. Ketiga, udara menjadi kering dan jerebu mudah terbentuk. Keempat, terdapat kawasan yang mengalami kemarau yang teruk. Kelima, kemusnahan flora dan fauna. Ini semua akibat daripada gangguan cuaca disebabkan oleh peningkatan suhu di sesuatu tempat. Kesan yang terakhir akibat pemanasan global ialah masalah kesihatan. Masalah kesihatan ini menyebabkan kehilangan nyawa, meningkatkan resiko pelbagai penyakit berkaitan haba seperti katarak dan kanser kulit. Yang ketiga, gelombang haba beresiko menyebabkan strok haba dan dehidrasi, iaitu kekurangan air dalam badan. Ini semua akibat daripada pemanasan global. Seterusnya, subtopik yang kedua ialah langkah-langkah mengurangkan kesan pemanasan global. Dalam buku teks ni terdapat 5 langkah yang boleh mengurangkan pemanasan global, iaitu amalan 5R. Kedua, penggunaan tenaga mesra alam. Ketiga, pendidikan alam sekitar. Keempat, kerjasama antarabangsa. Dan kelima, penguatkuasaan undang-undang. So, kesemua ini adalah langkah-langkah untuk mengurangkan kesan-kesan pemanasan global yang dapat dilakukan. Beberapa langkah untuk mengurangkan kesan pemanasan global, antaranya ialah amalan 5R, iaitu menanam pokok. Menanam pokok ni adalah untuk membebaskan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Yang kedua, berkongsi kenderaan. Dan ketiga, menggunakan perkhidmatan awam. Apabila kita berkongsi kenderaan dan menggunakan perkhidmatan awam, kita secara tidak langsung akan mengurangkan pembebasan karbon monoksida yang dikeluarkan oleh kenderaan. Yang keempat, amalan kitar semula dan kempen bebas plastik, iaitu kita kitar semula supaya kawasan-kawasan tidak tercemar. Seterusnya ialah penggunaan tenaga mesra alam. Bahan api fosil seperti petroleum, gas asli dan arang batu perlu diganti dengan tenaga yang mesra alam seperti tenaga suria, tenaga angin, tenaga ombak agar alam sekitar kekal terpelihara. Tenaga suria, angin dan ombak ini boleh diperbarui dan mesra alam. Langkah seterusnya ialah pendidikan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar boleh diserap di peringkat sekolah dan komuniti. Sebagai contohnya yang kamu belajar sekarang, iaitu mata pelajaran geografi ada di setiap peringkat pengajian, iaitu sekolah rendah, sekolah menengah rendah, sekolah menengah atas dan sebagainya. Dan boleh juga diserapkan dalam komuniti. Kita memberi dan menggalakkan pengajaran supaya mereka memahami dan dapat menjaga alam sekitar. Langkah seterusnya ialah kerjasama antarabangsa. Langkah ini dapat mengurangkan pemanasan global. Antara kerjasama yang dijalankan ialah Protokol Kyoto 1997, panel antara kerajaan tentang perubahan cuaca IPCC, persidangan bangsa-bangsa bersatu tentang alam sekitar dan pembangunan UNCED atau sidang kemuncak bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Seterusnya, kerangka Convention tentang perubahan cuaca, iaitu UNFCCC. Terakhir ialah persidangan perubahan iklim di Paris, Perancis dari 30 November sehingga 11 Disember 2015 untuk bersama komuniti antarabangsa bagi menangani isu perubahan iklim. Okey, daripada kerjasama semua
negara anggota, ia dapat mengurangkan kesan pemanasan global di dunia. Akhir sekali, langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangkan kesan pemanasan global ialah penguatkuasaan undang-undang seperti Akta Pelombongan Petroleum 1966, Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta Perhutanan 1984, Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2012 dan Akta Kualiti Alam Sekitar Pindaan 2012. Daripada penguasaan undang-undang ini, secara langsung kita dapat mengurangkan kesan pemanasan global. Daripada pengajaran dan pembelajaran tadi, dapatlah cikgu simpulkan bahawa terdapat 4 kesan pemanasan global dan 5 langkah-langkah untuk mengatasi masalah pemanasan global. Oleh itu, cikgu berharap semua faham, dan apabila kamu tidak faham, kamu boleh chat personal dengan cikgu. Cikgu akan terangkan semula yang mana kamu tidak faham. Okey. Seterusnya, cikgu akan memberi latihan pengukuhan untuk hari ini dalam tajuk yang kita belajar tadi. Saya harap kamu semua dapat menyelesaikan tugasan tersebut, dan cikgu memberi masa sampai esok hari untuk kamu menghantar tugasan tersebut. Okey, itu sahaja. Terima kasih dan Assalamualaikum.